warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam, Tuan Bilal, penguasa surau, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah di Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya mari kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tak ada hingga yang membolehkan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan matlamat kerana Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk menambah pengetahuan, menambah maklumat, untuk kita menyingkap sesuatu yang kita tidak pasti, sesuatu yang kita tidak tahu, dan kita menambah sesuatu supaya kita lebih yakin, supaya kita menambah bekalan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dalam kita menempuh segala cabaran, cubaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang masih lagi terkesan dengan musibah banjir dan segalanya, Allah kurniakan kepada mereka kesabaran, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam menempuh segala rintangan di dunia ini, insya-Allah. Tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala, kita sambung muzakarah bacaan kitab Tahdhibun Nufus fi Tartibud Durus, ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Pada malam ini, tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tajuk yang kedua, takut kepada Allah dan muraqabatullah. Takut kepada Allah atau taqwallah dan muraqabatullah. Kalimah takut kepada Allah ataupun takwa kepada Allah ni, tuan-tuan, kalimah yang saban minggu kita diperingatkan, diperdengarkan, dilaungkan atau dibacakan oleh para khatib kita, dan dia menjadi rukun khutbah. Tak baca tak sah khutbah, gitu kan ya. Ittaqullah, dengan pelbagai nada oleh para khatib kita, dan kuat, tinggi atau sederhana atau mendata, ittaqullah, ittaqullah. Tiap-tiap minggu kita diingatkan supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini, tuan-tuan, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan juga dirumuskan atau diringkaskan oleh Syekh An-Nabhani ini, firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Soalannya, apa maksud takwa, tuan-tuan? Kan ringkasnya tadi kata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau takut binatang buas, orang lari daripada binatang tersebut, kan? Kita takut kepada makhluk, kita lari pada makhluk. Tapi takut kepada Allah, kita makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Bukan lari daripada Allah. Itu bezanya. Takut kita dengan makhluk, kan? Berbeza takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Tuan-tuan, bila Covid datang pada tahun lepas, kan, tuan-tuan, kan? Ramai kata, saya tidak takut kepada Covid, saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembang kencang, kan? Sembang kencang, kan? Tapi apakah benar ucapan tersebut, kan? Itu
di awal-awal dahulu bila kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan. Para ulama telah memberikan makna dan tafsiran takut kepada Allah atau takwa itu, tuan-tuan. Antaranya ialah diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, yang dikatakan takwa ialah pertama al-khauf minal jalil, khauf minal jalil, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, takut saja tak guna, kan? Tentu ada tindakan dia, iaitu al-amal bil tanzil, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa turunkan, iaitu Al-Quran, kan? Takut, lafaznya takut, perasaannya takut, tapi bagaimana kita nak menunjukkan rasa takut? Kena beramal lah, kan? Sebab dalam Al-Quran, di situlah ada suruhan Allah, di situlah ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Sayyidina Ali kata al-amalu bil tanzil, kan? Yang ketiga, al-qana'ah bil qalil. Qana'ah ni cukup dengan apa yang ada. Maknanya bersyukurlah dengan apa segala nikmat yang Allah berikan, kan? Al-qana'ah, cukup dengan apa yang ada, kan? Yang terakhir, Sayyidina Ali kata, dikatakan takwa itu ialah al-isti'dad li yaumir rahil, bersedia untuk menghadapi yaumur rahil, hari-hari dalam perjalanan yang panjang pada masa akan datang, iaitu bersedia dengan kematian, bersedia dengan alam barzah, apatah lagi bersedia dengan hari akhirat nanti. Ini takwa, ya, seperti mana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan? Sayyidina Umar pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, apa itu takwa? Sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, kalau tuan melalui jalan, tuan nampak duri, tuan buat apa? Dan sudah pastilah Sayyidina Umar kata, bila nampak duri, mengelak pada duri. Itulah dia takwa, kan? Takwa, kan? Mudah cakap, tapi susah kita nak buat selagi kita tidak mengenali apakah dia hak Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebab tu ayat yang kita bacakan tadi, ya ayuhan nas taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu. Dalam ayat ini Allah gandingkan dengan pemandangan hari akhirat ataupun pemandangan berlakunya hari akhirat, hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya gegaran hari kiamat itu satu kejadian yang sangat dahsyat, kan? Ini ada kaitan tadi dengan Sayyidina Ali kata isti'dad yaumur rahil, isti'dad yaumur rahil. Kita berbeza, tuan-tuan, dengan orang yang berfikiran sekular atau sekularisme, yang menganggap kehidupan di dunia bila mati berakhir di dunia ini, kan? Sebab sekular ini berasal pada perkataan Latin, di sini dan masa kini, kan? Apapun yang dibuat oleh seseorang bila mati habis. Itu pemikiran orang-orang yang beranggap, kan, tidak ada hari akhirat, tidak ada balasan dari akhirat. Buatlah apapun, baik ke tak baik ke, berakhir dengan kematian seseorang, kan? Tetapi kita sebagai umat Islam yang percaya dengan Allah, beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, kan, apa yang kita lakukan di dunia akan diperhitungkan di akhirat nanti, kan? Saya ingat seorang pensyarah saya, tuan-tuan, kan, dalam membincangkan tentang pemikiran Islam ni, kan, kita ramai kelas tu, kan, bukan sekadar pengajar Islam, tapi ada dengan pelajar-pelajar lain, kan. Ditanya kat sini ada tak pelajar yang ambil jurusan accounting, dia kata. Adalah ada 3 orang kat tangan, kan, kan. Apa makna accounting, dia kata? Kamu sebagai accountant nanti, apa maksud accounting? Account kira lah, dia kata, kan. Kamu nak kira apa? Kan? Kira duit, kira nombor. Apakah cukup dengan kira nombor, kira duit? Kan? Pelajar, kami ada pelajar yang tak tahu jawab, kan? Dia kata bukan sekadar mengira duit, bukan sekadar mengira nombor, kan? Bukan sekadar kamu account, tapi kamu kena ada accountability, pertanggungjawaban untuk mengira, kan? Salah kira, kan, ataupun terlebih kira, kan,
Bukan sekadar perkiraan itu di dunia, tapi di akhirat juga diambil kira, dia kata. Sebab itu kita dulu kan bukan istilahnya, bukan matematik kan, dulu kira-kira ilmu hisab kan itu nama-nama dulu kan. Sekarang matematik kan. Dulu ilmu hisab, kira-kira, dan kata itu, kalimah itu mengandungi makna tertentu. Kalau matematik kita pun tak tahu kan, sebab diperkirakan begitu ya. Apa kata Allah lagi? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ayat itu Allah beritahu pada hari kiamat kamu akan melihatnya, gegaran tersebut. Semua wanita yang menyusu lalai daripada anak yang disusukan. Semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya sebelum sampai ia dilahirkan. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu amatlah berat. Ini pemandangan hari kiamat ataupun menjelang hari kiamat, begitu dahsyatnya tuan-tuan dan puan, yang kita tak boleh nak gambarkan kan? Tetapi itulah pemandangannya kan? Nak jadi cerita tuan-tuan, takwa kepada Allah ini dikaitkan dengan apa yang kita akan hadapi bila kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama mengatakan kematian adalah kiamat kecil. Kiamat kecil kan? Sebab itu kalau kita menyaksikan orang nazar, orang sakarat maut tuan-tuan kan, di situlah sebenarnya dia berperang dengan jiwa dia kan, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab itu marilah sama-sama kita perbanyakkan mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan itu ucapan yang boleh kita ucapkan kan ketika kita berjumpa dengan Allah dalam nafas-nafas yang terakhir, nafas-nafas yang terakhir. Mudah-mudahan kan. Kalimah yang kedua ialah muraqabatullah. Kan? Muraqabatullah itu ialah maksudnya pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti tuan-tuan, orang yang mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memiliki sifat yang kedua, muraqabatullah, iaitu merasakan Allah Subhanahu Wa Taala mengawasinya. Kan kita kaitkan dengan hadis yang kita baca awal-awal dulu, iaitu sifat ihsan. Kan sifat ihsan. Sebab itu saya fikir kalaulah orang memahami sifat ihsan, muraqabatullah tuan-tuan, tidak mungkin orang akan melakukan salah laku, tindak tanduk yang tidak betul dalam kehidupannya. Sebab CCTV yang paling besar sekali ialah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan surau kita ada CCTV, ada ke? Berfungsi ke tidak? Kena cek tu. Kena cek kan. Kadang-kadang letak CCTV dummy saja kan. Dummy saja. Itu pun kenapa kita letak CCTV di surau kita? Sebab kita tak mau kan tabung-tabung surau kita ini dicungkil, diambil, diperlakukan dengan tidak betul oleh orang tidak bertanggungjawab. Kan gitu. Tetapi muraqabatullah ini pengawasan Allah yang bukan sekadar pengawasan Allah, tetapi merasakan, meyakini Allah melihat, Allah mendengar dan Allah mengetahui. Kan? Sebab itu dalam kitab-kitab tasawuf mengatakan tuan-tuan, yang katakan muraqabah ini merangkumi satu fahaman bahwasanya sifat Allah seperti Ar-Raqib, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir ini terangkum kesemuanya. Dan dalam bahasa Arab tuan-tuan, pengawas juga dipanggil Al-Muraqib. Al-Muraqib, pengawas. Kan? Kita barangkali pernah melalui peperiksaan, tak kiralah peringkat mana tuan-tuan, ada pengawas-pengawas peperiksaan. Apa tugas pengawas peperiksaan ni? Mengawas, memastikan tidak ada pelajar-pelajar yang meniru ketika menjawab peperiksaan. Dia bukan saja melihat kan, tapi dia juga mendengar. Pokok ada kan, orang yang berbisik-bisik misalnya kata kan, dan dia tahu kan, tahu apa selok beloknya. Saya ingat dulu tuan-tuan, bila saya mengajar di buku saya tu kan,
Ada seorang pensyarah ni kan, memang kalau dia jaga je, memang dia jumpa pelajar meniru. Kan, ni hebat dia lah. Dia boleh nampak, boleh nampak teknik yang digunakan oleh pelajar untuk meniru. Ada yang bawa toyol, tuan-tuan bawa toyol, bukan toyol tu kan, nota-nota kecil. Kadang-kadang tulis di tangan. Kawan ni dia boleh jumpa kan. Kita lalu 2 kali lah, kita tak perasan, tapi pensyarah ni dia tak perasan kan. Bukti ialah nota-nota kecil kan, yang kita kata tak tahu kadang-kadang tu apa tulisannya kan. Satu ketika dia jumpa tulis di tangan, kita pun takkan kita nak cek tangan pelajar seorang-seorang kan, tapi pensyarah ni dia boleh tengok, dia boleh tahu bila pelajar menjawab je kejap macam ni, kejap macam ni kan. Dia lah tu. Jadi dapat tangkap bukti dia, ambil tangan dia tu, pergi ke mesin fotostat, kan, sebagai bukti dia ini menipu dalam peperiksaan. Kan, itu pengasas peperiksaan yang ditakuti oleh orang yang mengambil peperiksaan. Kan, kita pernah dengar perkataan Raqib Atid, itu malaikat yang menjaga kiri kanan. Raqibun Atid, kan, Raqibun Atid, malaikat menjaga yang mengawasi, kedudukan ataupun tingkah laku seorang. Dr. Abdullah Nasir Urban, tuan-tuan, dalam kitab Tarbiyah Ruhiyah dia mengatakan, kalau kita bincang muraqabah ini ada 4 jenis. Pertama ialah muraqabah dalam keadaan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, sebab Allah tahu dan apa yang tersembunyi dalam niat seseorang. Kan, sebagai contohnya, saya ni kita sembahyang maghrib tadi berjemaah, nanti sebagai isyak, katakan kita ada 20 orang, 30 orang kan, Allah tahu setiap orang. Niat imam bagaimana kan, yang tuan haji kat depan, tuan haji kat sebelahnya tahu, dan mungkin berbeza setiap seorang. Kan, contoh katakan dengan kuliah pada malam ni kan, masing-masing ada niat kan, niat nak dapatkan ilmu, niat nak berhari-hari, yang sambil-sambil dengar, niat nak tunggu isyak kan, tengok berita malas, asyik berita yang sama je kan, tunggulah ke surau. Jadi niat berbagai-bagai kan. Itu ulama tasawuf kata muraqabah dalam taat kepada perintah Allah. Allah tahu kan, dia tahu, Allah Maha mengetahui niat yang tersembunyi dalam hati dia. Kan, sebab itulah dia sentiasa memelihara ibadah dan amalannya supaya tidak riak kan, seperti mana yang kita bincangkan dalam hadis pertemuan yang lepas. Yang kedua, muraqabah dalam menjauhi perkara-perkara maksiat, kan, menjauhi perkara-perkara maksiat kan. Sebab itulah kan, dalam satu keadaan, tuan-tuan, Abdullah bin Umar kan, dia berjalan kan, dia berjumpa dengan seorang pengembala kambing kan, pengembala kambing, dia mengembala kambing-kambing tuan dia kan. Jadi Abdullah bin Umar kata, saya nak beli kambing ni seekor boleh tak? Kan, dia kata tak boleh, ni kambing ni amanah dari tuan saya tak bagi jual. Kalau tuan kamu bukan nampak pun, dia kata. Kalau tuan kamu tanya kat mana kambing ni seekor ni, beritahulah kena makan serigala ke apa kan. Apa jawapan pengembala kambing ni? Di mana Allah, wahai tuan, dia kata, wahai tuan yang membeli, aina Allah, di mana Allah? Kan, di mana Allah? Sama juga kan, apa nama, Sayyidina Umar Al-Khattab bila lalu saja di satu perkampungan, mendengar perbualan seorang gadis dengan ibunya tentang kualiti susu. Kan, susu sepatutnya susu yang tulen tidak bercampur, tapi mak dia kata campurkan dengan air supaya nampak macam susu tu penuh. Kan, anaknya kata kan, nanti apa nama, mak dia kata tak apa, buat je kan, bukan Omar tahu pun. Anak dia kata walaupun Omar tak tahu, tetapi Tuhan Omar tahu, dia kata. Sayyidina Omar tu tengah-tengah mendengar perbualan tersebut. Kan, apatah lagi kita berada seorang-seorang kan, kadang-kadang ramai-ramai, kita kadang tak sedar, tuan-tuan, kita melakukan sesuatu perkara yang mengundang dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala kan.
Orang yang merasakan muraqabah kepada Allah ini, Allah kisah mengatakan, bila buat saja perkara yang mengundang dosa dan maksiat ini, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam pembicaraan ataupun akan datang tanya khusus tentang taubat. Yang ketiga, Dr. Abdullah Muslim mengatakan muraqabah dalam perkara-perkara yang harus. Tadi ketaatan pada Allah juga perlu muraqabah, mengelakkan maksiat juga perlu muraqabah, maknanya merasakan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, muraqabah dalam perkara-perkara yang harus. Apa dia? Menjaga adab-adab dan terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak kufur nikmat. Tidak kufur nikmat. Kita diberikan kenderaan, diberikan kesihatan, kan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan dalam perkara-perkara yang baik. Tidak kufur nikmat. Itu satu. Yang kedua, perlu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama tasawuf mengatakan, tuan-tuan, bila bersyukur itu bukan kita bersyukur kepada nikmat itu saja, tetapi bersyukur kepada siapa yang memberi nikmat. Seterusnya, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Itu juga muraqabah terhadap perkara-perkara yang harus. Jujur, amanah, tidak kedekut, untuk bantu orang lain, berkata benar dan segala-galanya itu. Nampak senang, tetapi itulah perkara-perkara yang boleh mendekatkan kepada Allah, di mana Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengarnya. Seterusnya ialah muraqabah terhadap ujian dan musibah, sabar, redha, segala-galanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikuti Usrah Nurani TV Radio IKIM 2 minggu lepas, pagi tadi ada ulangan yang tuan-tuan Nakib Ustaz Zuramli bersama dengan artis Eddie Yus, tuan-tuan juga mengikuti cerita tu habis rumah dia sampai Ustaz Zuramli menangis juga, terasa-esak tetapi bila melihat kesabaran orang bermusibah yang lebih tahu, hilang, tak ada apa-apa. Bila orang kata sabar, nanti Allah ganti. Dia kata apa, tuan-tuan? Saya malu nak kata nanti Allah ganti apa yang baik, lebih baik. Dia kata dia malu. Malu. Sedangkan itulah ucapan yang sepatutnya bila kita berhadapan dengan orang yang bermusibah, kita kata sabar dan insya-Allah Allah akan gantikan orang yang akan menerima duga tersebut, insya-Allah. Tapi dia kata dia malu untuk menerima motivasi pada orang, Allah akan ganti. Sebab dia kata saya ni tak ada apa-apa pun, bagaimana mungkin dia kata Allah akan ganti benda yang lebih baik daripada yang dia tak pernah pun dia kata memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa dia tahu, dia tahulah. Jadi bila dialog itu ataupun terbubal itu berlaku, kita pun kata masya-Allah, betapa hebatnya orang yang ditimpa hujan ini, sehingga Nabi SAW pernah menegur seorang wanita yang teresa-esa menangis di kuburan. Nabi kata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, sabar. Orang ni tak tahu itu Nabi, dia marah dengan Nabi, engkau tak pernah tahu macam mana orang bermusibah. Soalan macam itulah dia kata. Lepas tu bila Nabi berlalu, orang bisik pada dia yang pemarah tadi, Nabi sebenarnya dia terus berlari mendapatkan Nabi. Dia nak jumpa dengan Nabi. Dia dapati Nabi, rumah Nabi sangat sederhana, tidak ada jaga, pengawal selamat pun tak ada. Dia minta maaf, ya Rasulullah, saya tak tahu Tuhan adalah Nabi dan Rasul. Nabi kata, as-sabru fi sadril ula, sabar ketika ditimpa musibah pada awal-awal detik-detik pertama itu. Detik pertama itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mengucapkan ta'ziah kepada orang ditimpa ataupun kematian waris kita tak perlu lama untuk mengucapkan ta'ziah. Jangan sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari 3 hari itu saja. Selalunya orang akan rasa kehilangan. Lepas tu dah macam biasa. Saya jumpa barunya tuan, kawan saya pensyarah UKM, dia pensyarah perempuan. Dia kata dia pernah sebelum dia berkahwin kali kedua, suaminya meninggal dunia, dia masa tu agak kehilangan suami yang tercinta, kahwin masa belajar, kemudian dapat 5-6 orang anak, tiba Allah ambil balik
suami dia. Kemudian dia bingung, kan? Bingung, kan? Mengajar pula di USM, kan? Keluarga dia dibanting, kan? Jadi dia bingung, kan? Sehingga kesan dia dikata banyak ayat Quran yang hilang, banyak hadis yang dihafal hilang, begitu, kan? Jadi dia kata yang mengalami lebih tahu daripada orang yang sekadar melihat, kan? Tapi apa yang penting kat sini, muraqabah terhadap ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada mereka, kan? Hadis yang mengiringi ayat tentang takwa dan muraqabah ini, tuan-tuan, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, kan? Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat, faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Faghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khaninun. Maksudnya Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami dengan khutbah yang tak pernah kami dengarinya sebelum ini, kan? Ya, banyak versi, tuan-tuan, ataupun banyak matan hadis sahabat ni beritahu Nabi kadang-kadang bila berkhutbah, khutbah Nabi ni lain macam, kan? Ada hadis yang lain, tuan-tuan, sahabat mengatakan Nabi berkhutbah seolah-olah Nabi nak tinggalkan kami, kan? Nak tinggalkan kami, khutbah selamat tinggal, selamat tinggal. Jadi sahabat dapat merasakan ini satu perkara yang sangat penting, walaupun apa yang kita ucapkan juga penting. Tapi bila sahabat mengatakan Rasulullah berkhutbah kepada kami, khutbah yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa kata Nabi? Lau ta'lamuna ma'a'lamu, sekiranya kamu tahu apa yang saya tahu. Ulama hadis membicarakan, tuan-tuan, apa maksud lau ta'lamuna ma'a'lamu, apa yang kamu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Contohnya Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang Nabi kata apa yang aku tahu ialah tentang perkara akhirat dan dahsyatnya keadaan hari akhirat. Kalau kamu tahu tentang hari akhirat dan betapa dahsyatnya, dan juga apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa di dunia, yang Allah akan berikan dia neraka di akhirat nanti, ataupun orang melakukan kebaikan, Allah sediakan syurga, kan, dengan segala macam nikmatnya, kan? Nabi kata la dhahiktum qalila, kamu akan ketawa sedikit, dan la bakaitum katsira, kamu akan menangis banyak. Menangis banyak, kan? Ya. Ibnu Hajar, kan, Al-Asqalani, tuan-tuan, bila mensyarahkan hadis ini juga menyebutkan benda yang sama, kan? Bukan sekadar tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tahu apa kehebatan Allah, dan kalau kamu tahu betapa Allah itu garang kepada orang melakukan maksiat, kan? Kalau kamu tahu apa yang berlaku ketika orang sedang nazak, ini Ibn Hajar kata, kalau kamu tahu apa yang berlaku ketika kematian. Sebab benda ni tak tahu, tuan-tuan, sebab kita belum lagi berhadapan dengan perkara tersebut, kan? Kalau kamu tahu apa yang berlaku pada azab kubur, kalau kamu tahu apa yang berlaku pada hari kiamat, kan, kamu akan tertawa sedikit, menangis banyak, kan? Jadi realitinya sekarang, tuan-tuan, kita tanya masing-masing, tuan-tuan, ya. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kan? Kita timbang-timbanglah. Nabi kata ni, sebab itulah sahabat kata kami tak pernah dengar khutbah macam ni, kan? Khutbah macam ni. Dalam satu matan hadis, tuan-tuan, ketika suasana gerhana, kan? Ketika gerhana, Nabi juga memberikan bayangan tentang hari akhirat, kan? Dan diriwayatkan ketika itu Nabi SAW sedang mengerjakan solat, kan? Ada mengatakan berdiri saja, kan? Sahabatnya menyaksikan perbuatan Nabi SAW, kan? Sahabat tengok nampak pelik Nabi, kan? Ketika Nabi solat, kan? Nabi solat, tiba-tiba Nabi nak ambil sesuatu, kan?
Dan lepas tu tiba-tiba Nabi tak nak sesuatu macam ni. Kan? Itulah kan, kalau kita tak nak kita macam ni, tak nak kan. Jadi sahabat tanya dengan sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami memerhatikan tindak tanduk tuan tadi kan. Nabi kata, kamu menyaksikan aku tiba-tiba nak mengambil sesuatu itu, ialah Allah SWT berikan satu gambaran di dalam syurga kan. Nikmat dalam syurga itu seperti buah-buahan segala macam, dan aku nak ambil buah tu kan. Kalau diizinkan oleh Allah untuk aku ambil itu, nescaya kamu akan makan dan kenyang sampai bila-bila. Yang tadi itu macam mana tuan-tuan? Dia kata, yang tadi itu macam mana tuan? Itu aku diberitakan tentang hari akhirat, tentang neraka dan betapa ganasnya api neraka. Sebab tu aku tadi macam ni tak nak itu. Kan? Jadi Nabi diperlihatkan pemandangan di syurga dan neraka kan. Tapi di hujung tu tuan-tuan, Nabi mengatakan kan, Nabi mengatakan, "Ra'aitu aktsar ahliha minan nisa, ahliha an-nisa." Di akhirat, di dalam neraka nanti aku dapat melihat ramainya kaum-kaum wanita dalam neraka. Kan? Dalam neraka. Ini Nabi kata, sahabat tanya, qalu bima ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna, mereka itu kufur kan. Qila yakfurna billah, apakah mereka itu kufur dengan Allah ya Rasulullah? Apakah wanita-wanita yang ramai itu dalam neraka itu mereka kufur dengan Allah? Kan? Sahabat tanya, Rasulullah jawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan mereka kufur dengan Allah, mereka beriman dengan Allah dan mereka percaya dengan Allah, mereka taat perintah Allah, tetapi mereka kufur dengan suami-suami mereka. Kan? Ada orang tanya kan, perempuan saja ke yang ramai dalam neraka? Lelaki tak ada ke? Kan populasi wanita lebih ramai, itu maksudnya kan. Bukan kata lelaki itu tak ada, kan. Tapi hadis ini nak berikan satu peringatan kan. Dalam hadis ini Rasulullah tumpukan kepada wanita kan. Bukan mereka itu kufur dengan Allah kan, kuat solatnya dan puasanya lebih banyak daripada orang lelaki kan. Itu sifatnya. Tapi Rasulullah kata yakfurnal ashir, mereka itu engkar dengan suaminya, engkar dengan kebaikan suaminya. Nabi kata lagi, lau ahsanta, kalau kamu buat baik kan, kepada isteri-isteri kamu kan, mereka akan menafikan kebaikan yang pernah kamu buat. Ini time marah lah tuan-tuan ya, time marah kan. Isteri marah dengan suami, habis semua diukir, awak tak guna langsung pun dia kata. Kan? Ini yang menyebabkan kan Rasulullah kata perempuan itu kan menjadi penghuni neraka. Kan? Habis macam mana Ustaz? Kalau macam tu, taatlah kepada Allah kan, taatlah kepada suami. Selagi suami melakukan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mungkin sekalipun kan, kalau ada kebaikan kepada suami dan kepada keluarga, jangan mungkin sekalipun apabila berlaku sesuatu yang tidak baik. Sehingga mengatakan, ma ra'aitu khairan qad, kamu tak ada satu budi pun kepada aku. Ini yang kalau dikit-dikit Nabi kata bersedialah ya, untuk menjadi penghuni neraka, sebagai pengajaran lah kan, begitu. Jadi hadis ini tuan-tuan, bila kita kata Nabi kata sedikitkanlah ketawa, banyakkanlah menangis. Ada seorang sahabat tuan-tuan namanya Hamzalah kan, Hamzalah. Dia satu ketika kan, dia sering berada dalam majlis Nabi kan. Kemudian bila dia terfikir-fikir, dia kata, kita ni munafik ni, dia kata, munafik kan. Dia kata nafaqah Hamzalah kan. Dia tak puas hati. Kemudian dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar kan. Maka kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, kan kita ni munafik. Dia kata, munafik macam mana pula?
kita bila berada dalam majlis Nabi, kita serius. Nabi menggambarkan tentang hari kiamat, oh kita akan terikut-ikut dengan pemandangan yang Nabi berikan. Nabi cerita neraka, oh gini. Nabi cerita syurga begini. Habis majlis Nabi, kita jadi orang biasa, kadang-kadang tak ingat pun. Kan? Jadi Hanzalah kata nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah ni. Sayyidina Abu Bakar pun kata betul juga kamu kan. Jadi tak mau saja jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah kan, kami kalau jumpa dengan Tuan, kami ni bersungguh-sungguh nak dapatkan ilmu pada Tuan. Kan, bersama-sama, Tuan sedih, kami sedih, Tuan menangis, kami menangis. Dan Tuan gembira, kami gembira. Tapi bila keluar pada majlis Tuan, kami ni jadi macam biasa. Kan, seolah tidak ingat. Nabi sebenarnya dia meraihkan fitrah manusia. Nabi kata sa'atan wa sa'atan. Macam itulah sesekali manusia ni dia bila bicara serius, dia serius. Kan serius. Kan keluar daripada perbincangan serius tu dia jadi macam biasa balik kan? Kalau serius kita kena serius. Kan? Kalau kita cerita tentang pemandangan hari kiamat itu serius. Kan? Tapi bila keluar tu kita jadi macam biasa. Itu fitrah manusia. Yang penting ingat di mana kita berada. Kan? Amalan hadis ni faqatta ashabu Rasulillah. Kan? Lalu para sahabat menutup muka-muka mereka. Kan? Dan terdengarlah suara tangisan mereka. Ini kualiti para sahabat itu tuan-tuan yang mungkin kita susah nak dapat. Seorang teman saya tuan-tuan menyampaikan satu ceramah di satu tempat. Ada seorang lah yang dengar ceramah dia kan, nampak khusyuk dan memerhatikan, mengikuti kuliah tersebut kan. Habis saja kuliah, orang tu menangis kan. Kawan saya perasan. Perasan ialah, oh dia kata hebat ceramah aku sampai orang menangis kan. Tanya dengan EJK surau, siapa ni orang yang menangis ni kan. Sebenarnya dia pekak, dia tak dengar. Dia pekak kan. Dia kata ustaz berceramah, oh kan, hebat, tapi dia tak dengar. Lepas tu dia menangis sebab dia tak boleh mengikuti kuliah ataupun ceramah yang Ustaz sampaikan. Oh, macam itu pun ada tuan-tuan. Ada. Tuan-tuan, saya baru-baru ni diberi kesempatan oleh pihak Yadin menggantikan seorang penceramah yang hebat kan, untuk bersama-sama dengan artis-artis veteran tuan-tuan dalam rancangan di TV Hijrah, Hijrahkan Laguku kan. Minggu lepas tuan-tuan kan, dia secara langsung tu malam minggu. Hari Jumaat, malam Sabtu tu dia ada rancangan usrah bersama dengan para artis yang berhijrah kan. Di kanan saya Datuk Nesh tuan-tuan, Datuk Nesh kan. Depan saya Iwan Syahman kan. Sebelah tu adalah 3 artis yang berhijrah kan. Saya ditanya oleh artis ni tuan-tuan, bagaimana kita nak kekal kan, setelah kami ini berhijrah, bagaimana kami nak kekal dalam penghijrahan kami, apa keutamaan kami kan. Mereka sudah mula fikir kan, yang lepas biar lepas, yang lepas biar lepas kan. Yang penting ialah masa hadapan yang seterusnya akan dilalui kan. Saya bawakan hadis yang pernah kita baca tu tuan-tuan. Jibril datang jumpa dengan Nabi kan. Apa pesan Jibril? Apa yang ditanya Jibril? Iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Saya beritahu tuan-tuan, Datuk Nesh kan, Abang Iwan Syahman ada, dan juga ada artis lain kan. Kalau dapat laksanakan iman, Islam, ihsan ini kan, hijrahlah ke mana? Hijrahlah dalam keadaan betul, dalam keadaan istiqamah kan, supaya apapun cabaran yang ada insya-Allah kan. Ini baru sikit tu sebab mereka praktis untuk semifinal. Sebelum tu ramai lagi kan, ramai lagi. Tapi bila melihat mereka sudah melakukan satu penghijrahan yang dulu kita kenal mereka adalah penyanyi rock kan, penyanyi dangdut kan, tapi bila dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nak pegang betul-betul kan. Yang inilah hadis yang nak kita bacakan insya-Allah pada pertemuan akan datang tuan-tuan, bila Nabi mengatakan kan, ada orang beramal dengan ahli syurga, beramal dengan amalan syurga
dah syurga itu nampak sehasta tuan-tuan, tapi takdirnya di hujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Kan? Dan orang yang pada hidupnya di awalnya mengerjakan amal ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka itu sehasta, takdir Allah dia mengerjakan amalan ahli syurga, masuk syurga dia. Kan? Walaupun kita kata innamal a'malu binniyat, sebarang perbuatan dengan niat, tapi di akhir nanti ialah sebarang perbuatan itu dikira khawatimuhu. Khatimahnya bagaimana? Kan? Pak Imam kita doa, Allahumma ya Allah, kan, matikanlah aku dalam keadaan Islam, kan, husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kalau kita hayati tuan-tuan doa tersebut, kan, dan juga hadis yang insya-Allah kita akan baca pertemuan akan datang, kita sangat-sangat berhati-hati untuk melakukan sesuatu yang terbaik di atas muka bumi ini tuan-tuan. Dan kematian pasti akan datang, tetapi kita tak pasti bila kita akan mati tuan-tuan. Yang penting Allah SWT sentiasa mengawasi kita. Pengawasan Allah dalam keadaan Allah itu Maha melihat, Maha mendengar dan mengetahui. Mudah-mudahan hadis yang kita baca, ayat yang kita bacakan beri pengajaran pada kita, terutama saya baca tuan-tuan. Aku lihat astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzi